له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudi al-Madinah faqalata inna ahla al-qubur yu'azzabuna fi quburihim. Qalat fakadzabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma fakharajata wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya Rasulullah, inna ajuzaini min ujuzi yahudi al-Madinah dakhalata alayya faza'amata anna ahla al-qubur yu'azzabuna fi quburihim. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, satu hari ada dua orang perempuan tua daripada bangsa Yahudi mai ke rumah dia. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan, dia kata satu hari ada dua orang perempuan tua daripada Yahudi Madinah mai ke rumah dia. Bila masuk aja ke rumah dia, perempuan Yahudi dua orang ni kata dekat dia, dia kata inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Perempuan Yahudi dua orang ni kata dekat Sayyidatina Aisyah, dia kata ahli kubur kena azab dalam kubur mereka. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata fakadzabtuhuma, dia kata aku mendustakan kata-kata perempuan Yahudi dua orang ni. Walam un'im an usaddiqahuma, aku tak mengiyakan, aku tak sokong, aku tak kata betul apa yang dikata oleh perempuan Yahudi dua orang ni. Perempuan Yahudi ni mai rumah dia, mai bagi tahu dekat dia, kata orang yang mati masuk dalam kubur tu ada azab kubur. Aisyah kata tak. Dia kata tak. Mana ada orang mati masuk kubur nak kena azab dalam kubur? Dia kata tak ada. Fakharajata, maka dua perempuan Yahudi ni pun baliklah. Wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lepas tu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Bila Nabi balik, Aisyah cerita dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, inna ajuzaini min ujuzi yahudi al-Madinah dakhalata alayya faza'amata anna ahla al-qubur yu'azzabuna fi quburihim. Bila Nabi balik, Aisyah cerita balik dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia kata tadi ada dua orang perempuan tua Yahudi Madinah mai di rumah, dia cerita kata orang mati masuk kubur nanti kena azab dalam kubur. Dan dia cerita dekat Nabi, dia kata aku kata tak. Aku kata tak betul apa yang hang kata ni.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Aisyah kata macam tu, Nabi respon. Nabi kata sadaqata. Nabi kata betul apa yang perempuan Yahudi itu kata. Nabi kata betul. Memang kita ni hidup, satu hari kita mati. Bila kita mati, orang akan tanam kita ke bumi kita. Dalam kubur kita akan jumpa dengan azab kubur. Nabi kata betul apa yang mereka main habang tu. Innahum yu'azzabuna azaban. Nabi kata sesungguhnya ahli kubur ni mereka kena azab. Betul. Bahkan Nabi kata tasma'uhul bahain. Menatang ternakan lembu, kebau, kambing semua ni boleh dengar bunyi orang kena azab dalam kubur. Manusia tak dengar. Al-bahaim menatang ternakan ada atas perut bumi ni, ada berjalan sana sini ni, lembu, kebau, kambing, unta, semua menatang ni boleh dengar bunyi suara orang dalam kubur ni. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka dengar. Qala fama ra'aituhu ba'du fi salah illa yata'awwadhu min 'adzabil qabr. Aisyah kata, selepas daripada benda ni, selepas daripada cerita ni, aku tengok Nabi SAW tiap-tiap kali dalam semayang, lepas semayang, Nabi SAW sentiasa berdoa kepada Allah, minta dijauhkan daripada azab kubur. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dan sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salah. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sam wal maghrab. Qalat faqala lahu qa'il ma akthara ma tasta'idhu minal gharam ya Rasulullah. Ma akthara ma tasta'idhu minal maghrab ya Rasulullah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajul إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف أو كما قال. حديث صحيح رواية Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata dia, Nabi SAW sentiasa mendoa. Nabi kata, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Ini doa yang maksud, doa yang diambil daripada Nabi SAW. Aisyah kata Nabi selalu, doa ni Nabi selalu baca. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Nabi minta doa, ya Allah, aku minta berlindung daripada dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta berlindung daripada fitnah masa hidup dan fitnah selepas mati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Nabi selalu minta dekat Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung daripada dosa dan daripada hutang. Aisyah radhiyallahu anha kata, satu hari ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dia selalu dengar Nabi duk baca doa ni, Nabi minta berlindung daripada azab kubur, Nabi minta berlindung daripada fitnah dajjal, Nabi minta berlindung daripada fitnah masa hidup dan fitnah selepas mati, Nabi minta berlindung daripada dosa dan daripada berhutang dan sebagainya. Satu orang tanya Nabi, dia kata, ma aktsara ma tasta'idhu minal maghram ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, berapa banyak hutang tuan sampai duk minta berlindung dengan Allah daripada maghrab.
Dia minta berlindung dengan Allah daripada hutang ni. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan ada banyak ke hutang? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna rajul idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Nabi kata masalah orang berhutang ni apa dia? Apabila satu orang tu ada berhutang, bila bercakap dia bohong. Penyakit orang berhutang ni apa dia? Nabi kata bila dia berhutang, dia bercakap, dia nak bohong. Penyakit orang berhutang ni apa dia? Wa wa'ada fa akhlafa. Apabila dia janji, dia akan mukiah janji. Bila dia ada hutang, dia tak boleh bayar hutang, dia bohong orang. Bila dia ada hutang, dia janji nak jumpa orang sekian-sekian hari bulan kerana nak pergi tunaikan hutang, dia akan mukir janji. Pasal apa? Pasal dia berhutang, dia tak mampu bayar hutang. Maka dia mula berbohong dan dia mula mukir janji. Tak bagusnya tabiat berhutang ni, sehinggakan Nabi SAW minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta jauh daripada jadi orang yang berhutang. Bukan kita baca dalam bulan lepas cerita macam mana mayat orang yang berhutang. Nabi SAW tak mau semayang mayat dia. Nabi tak mau semayang mayat dia. Nabi suruh sahabat-sahabat sahaja sembahyangkan mayat orang itu. Kita dah baca bulan lepas. Maknanya apa dia? Berhutang ni satu benda yang orang Islam mesti kena elak sedaya upaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi juga minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah Dajjal. Satu makhluk yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis yang sahih, yang terang tentang kemunculan dia. Satu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar mai ke atas dunia ni sebagai tanda kepada kiamat besar. Tanda menjadi satu tanda besar kepada kiamat sudah hampir. Dajjal yang disebutkan dalam hadis akan muncul di antara Syam dan Iraq, yang dia akan merosakkan semua benda yang ada di keliling dia, kiri kanan depan belakang dia. Dia akan musnahkan semua sekali. Yang disebut oleh Nabi SAW, Dajjal ni dia akan duduk atas muka bumi ni selama 40 hari, 40 yauman. Dajjal yang disebut oleh Nabi SAW, tempoh 40 hari dia duduk atas bumi ni. 40 hari itu sehari sama macam setahun. Nabi kata 40 yauman, yaumun kasanatin. Sehari rasa macam setahun. Nak habis ke sehari itu macam setahun. Nak habis ke sehari itu wa yaumun kasyahrin, rasa macam sebulan. Nak habis hari itu yaumun kajumu'ah, rasa macam seminggu. Punya susahnya manusia ketika Allah hantar Dajjal mai ni. Kerana dahsyatnya ujian Dajjal ini, Nabi SAW dalam semayang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilindungi dia dan umat dia daripada fitnah Dajjal ini. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, Dajjal ni pergerakan dia laju macam mana? Nabi kata macam rih, macam angin laju Dajjal ni. Sehingga kan tak ada bumi yang Dajjal tak pijak. Melainkan mana ada bumi, Dajjal ada di sana. Kecuali Madinah yang dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa beriman dengan dia, dia akan bagi kemakmuran kepada orang yang beriman dengan dia. Dia klaim kata dia Tuhan. Siapa kata betul hang memang Tuhan, dia akan bagi kemakmuran kepada orang yang terima dia sebagai Tuhan. Segera diperintahkan hujan suruh turun, dan segera Dajjal memerintahkan bumi suruh jadi subur. Hujan pun turun, bumi pun subur dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan benda ni sebagai satu ujian kepada manusia yang ada pada masa itu. Dalam hadis riwayat Muslim dia menceritakan, kata siapa engkar bumi tempat penduduk yang engkar itu serta-merta bertukar menjadi kering kontang, penduduk jadi miskin papa kedana. Dajjal dia sampai di bumi mana pun dia suruh orang terima dia sebagai Tuhan. Kalau orang kata tak, orang kata hanglah Dajjal yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis,
Dajjal tak kata apa. Dia berjalan pergi macam tu aja. Dia pisah aja, bumi ni bertukar jadi kering kontang. Tiba-tiba sahaja manusia jadi miskin, hidup melarat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sampai di satu tempat, dipanggil satu budak muda. Dia belah dua budak muda ni. Dia ambil sebelah badan, dia lempak pi sejauh anak panah boleh pi. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim cerita. Lepas tu dia panggil balik badan yang dia lempak pi jauh tu. Badan tu jalan main bercantum balik dengan hak sebelah lagi. Tiba-tiba budak yang terbelah dua ni boleh gelak, terbahak-bahak, muka berseri-seri. Dajjal kata, bukankah aku dah kata aku Tuhan? Siapa dia lain daripada Tuhan yang boleh buat benda ni? Dia kata. Dalam keadaan Dajjal duk bermaharaja lela di atas muka bumi ni, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya Nabi Allah Isa alaihi salam turun ke muka bumi. Bila nampak saja Nabi Isa sampai, Dajjal lari. Sampai di satu tempat yang bernama Babuluddin, berdekatan dengan Baitul Maqdis. Nabi Allah Isa alaihi salam boleh bunuh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam kemudiannya pergi melawat jumpa orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menolak Dajjal. Jumpa mereka dan bagi tahu dekat mereka tentang berita gembira kerana mereka berjaya dengan ujian Dajjal. Tengah Nabi Allah Isa alaihi salam duk jumpa dengan orang-orang yang beriman kepada Allah ni, mai pula satu makhluk lagi bernama Ya'juj dan Ma'juj. Jadi benda ni tuan-tuan, Nabi sebut di dalam hadis yang sahih. Beriman bermakna kita memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Tak beriman, tak percaya, bermakna kita tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Panjang umur, kita boleh tengok benda ni. Tak dan kita tengok, anak cucu kita insya-Allah dia akan menjumpai benda yang disebut oleh Nabi SAW. Maka mai Ya'juj dan Ma'juj ni menjadi pula satu ujian lagi kepada orang yang ada pada masa itu. Turunnya Ya'juj dan Ma'juj ni min kulli hadabin yanfilun. Dia turun daripada bukit yang tinggi, daripada tanah tinggi. Bagaimana rupa Ya'juj dan Ma'juj ni tak ada keterangan yang jelas di dalam hadis-hadis yang sahih. Menatang ke dia, orang ke dia, gergasi ke dia, macam mana dia, wallahu a'lam. Tetapi adanya Ya'juj dan Ma'juj ini disebut bukan sahaja dalam hadis, bahkan di dalam ayat Al-Quran. Turun mai Ya'juj dan Ma'juj ni di tepungnya bukit tempat Nabi Allah Isa alaihi salam duduk dengan sahabat-sahabat dia. Nabi Isa alaihi salam duduk di atas bukit tu, tak berani turun dalam keadaan tak ada makanan, kebuluran. Sehingga kan Nabi SAW kata kepala lembu pada masa tu lebih berharga daripada 100 dinar. Kepala lembu lebih berharga daripada duit 100 dinar. Kalau ada 100 dinar pun makanan tak ada guna. Nabi Allah Isa alaihi salam dengan orang-orang yang ada sama dengan dia berdoa kepada Allah, minta Allah tolong. Allah Subhanahu wa ta'ala hantar mai satu wabak penyakit serta merta mati Ya'juj dan Ma'juj ni. Nabi Isa alaihi salam bawa orang-orang yang beriman ni turun mai, nak turun nak berjalan tak boleh. Pasal apa? Bumi dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Allah Isa alaihi salam sekali lagi minta doa kepada Allah. Allah hantar mai burung sebesar tengkuk unta. Mai burung tu dia kutip bangkai-bangkai ni semua, dibuang ke satu tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sebut macam tu aja. Kemudian kotor bumi itu, Allah hantar hujan. Hujan turun, cuci bersih bumi semua sekali. Kemudian bumi dikembalikan keberkatan dia. Sehingga kan seekor unta, Nabi SAW kata, boleh dimakan oleh penduduk satu kampung. Berkahnya begitu. Sehingga kan susu seekor kambing biri-biri boleh dimakan dan kenyang satu keluarga besar. Setelah keamanan dan kemakmuran dan segala-galanya Allah bagi keberkatan kepada bumi ini, manusia kembali kepada beriman dan sebahagian menjadi kafir semula. Allah Subhanahu wa ta'ala wa'mai satu angin lembut masuk di ketiak orang-orang yang beriman. Mati habis orang yang beriman, tinggal orang kafir. Sewaktu tinggal orang kafir inilah ditiup sangkakala dan berlaku kiamat untuk alam ini. Tuan-tuan, itu sekuens dia
urutan dia yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis sahih tentang rentetan peristiwa yang akan jadi menjelang kiamat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, setengah manusia moden hari ini bila dengar hadis ni dia senyum tak senyum, dia percaya tak percaya, dia jadi satu macam. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW, yang apabila dia dengar sesuatu daripada ayat Quran dan daripada hadis yang sahih, dia kata sami'na wa ata'na, mudah-mudahan selamat akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini. Maka kerana itulah Nabi SAW doa minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada fitnah-fitnah yang disebutkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keselamatan atas berkat doa Nabi SAW dan atas doa kita masing-masing. Allah lindungi kita, keluarga kita dan semua orang yang kita kenal dan semua orang Islam daripada apa-apa fitnah yang boleh membinasakan akidah mereka itu. Ya, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Majid jilid 8. Muka surat 19. Kita masih lagi membaca hadis ma jaa fi azabil qabr, iaitu bab yang datang pada menyatakan azab kubur. Dan pada bulan lepas kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum ataahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu an-nakir fayaqulani ma kunta taqul fi hadha ar-rajul fayaqul ma kana yaqul huwa abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fayaqulani qad kunna na'lam annaka taqulu hadha ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجعوا إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. Dekat tu kita dah baca bulan lepas. Ceritanya apa dia? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apabila dikebumikan satu-satu mayat, mailah dua malaikat yang berpakaian serba hitam. Dipanggil malaikat ini, yang satunya munkar, yang satunya nakir. Yang satunya al-munkar, yang satunya an-nakir. Maka dua-dua malaikat ni tanya kepada orang yang baru dikebumikan ni. Serentak dengan tu dijelmakan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kata ma kunta taqul fi hadzal rajul. Hang nak kata apa tentang lelaki ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sekiranya orang tu orang yang beriman, kata dia huwa abdullah wa rasuluh. Tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, kita kata bulan depan. Kalau malam ni kita mati, esok tanam kita, esok kita jumpa benda ni. Kalau malam ni kita mati, esok kita jumpa benda ni. Percaya tak percaya masuk kubur, mesti kena percaya. Sebab Nabi SAW tak bohong kita. Maka Nabi SAW kata kalau sekiranya orang yang mati tu orang yang beriman, nampak aja wajah Nabi, dia kata huwa abdullah, dia kata orang ni dia hamba Allah wa rasuluh, dan dia adalah Rasulullah. Terus dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus dia mengucap. Kemudian dua-dua malaikat ni, Munkar dan Nakir ni, kata dekat dia, kami dah tahu annaka taqulu hadza. Hang akan kata macam ni. Malaikat kata kami tahu dah, hang orang beriman, hang akan boleh jawab dengan betul ini. Summa yufsahu lahu fi qabri.
sab'una zira'an fi sab'in. Nabi kata kemudian diperintahkan kepada kubur, diluahkan kubur tu 70 hasta kali 70 hasta. Allah luahkan kubur kepada orang yang baru dikebumikan ni. Summa yunawwaru lahu fi, kemudian kuburnya diterangi dengan cahaya. Kemudian dikatakan kepada dia oleh malaikat. Malaikat kata nam, hidup. Malaikat kata, hang dah settle dah, hang punya urusan ke dah settle dah, hidup. Fayaqul, mayat yang baru dikebumikan ni kata, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Dia kata, boleh tak boleh aku nak balik sat ke rumah, aku nak bagi tahu dekat anak beranak, dekat keluarga aku. Boleh tak boleh bagi aku balik sat aja, aku nak pergi habaq dekat mereka. Kata dalam kubur ni, cerita muka dan nakir ni betul, cerita kata soalan dalam kubur ni betul, cerita kata orang yang beriman bila masuk kubur Allah akan luahkan kubur dia ni betul, cerita kata duduk dalam kubur ni yang gelap ni Allah boleh buat mai cahaya ni betul. Boleh tak boleh aku nak balik habaq sat dekat keluarga aku sayang bini aku sayang anak aku sayang mereka semua, aku nak pergi habaq kat mereka. Kata boleh, kata benda ni betul, boleh tak boleh? Fayaqulani, bukan nakir kata dekat dia, nam kanaumil arus. Hang tidur macam mana pengantin tidur, allazi la yuqidu, yang mana pengantin bila tidur dia tak jaga dah daripada tidur dia. Hang tidur. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang mati tak boleh lagi dah balik ke atas muka bumi ni. Nak habaq benda baik pun tak diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik, kita sambung hadis tu. Dia kata, wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaqulun fa qultu mithla la adri. Dia kata, dan jika adalah yang mati itu satu orang yang munafik, itu dia Nabi beritahu. Kalau hak mati ni orang yang bermasalah, dia orang munafik, dia orang yang di atas dunia tak percaya kepada Quran dan hadis Nabi, dia orang yang di atas dunia orang yang sinis. Bila dengar ayat Quran lagu nak buat nak senyum tak senyum. Dia satu orang di atas dunia dulu, dia ni sinis dengan hadis Nabi. Bila dengar hadis Nabi lagu macam nak buat percaya tak percaya, lagu duk pandang, lagu duk buat jebeh mulut kepada orang yang percaya Quran dan hadis Nabi. Kalau sekiranya dia ni orang yang macam ni, Nabi kata, maka bertanya dua malaikat yang ni Munkar dan Nakir itu kepada dia, apakah ada kamu kata kepada Muhammad ini? Malaikat tanya kepada orang yang munafik ni, hang nak kata apa dekat laki-laki ni? Maka jawab orang munafik ni, telah aku dengar orang-orang kata akan dia ni hamba Allah dan pesuruhnya. Dia jawab dekat malaikat, dia kata macam tu, sami'tun nasa yaqulun, aku tak tahu, tapi aku duduk dengar mereka kata dia ni Nabi. Tuan-tuan, benda ni sendiri akan jadi macam mana kita di atas dunia, macam tu kita nak jawab dalam kubur itu. Kalau atas dunia kita satu orang yang tak suka kepada Nabi, kubur tak boleh jawab kata ni Nabi, tak boleh jawab. Dia jawab dekat malaikat ni apa? Sami'tun nasa yaqulun, aku dengar orang kata dia ni Nabi. Faqultu mithla, maka aku kata lagu depa kata, la adri, aku betul-betul tak tahu dia ni siapa. Dia kata, bila dia kata aja macam tu, maka telah aku sepertinya dengan tiada aku tahu adakah sebenarnya dia ni Nabi. Aku betul-betul tak tahu, tapi depa kata dia Nabi, aku kata dia Nabi lah, senang macam tu. Maka tidaklah aku i'tiqadkan dia ni pesuruh Allah. Sambung hadis tu, dia kata fayaqulani qad kunna na'lam annaka taqulu hadha. Maka kata Munkar dan Nakir kepada orang yang mati, yang munafik itu, kata dia, sesungguhnya kami tahu akan engkau berkata Muhammad itu Rasulullah dengan turut-turut orang saja. Malaikat kata, kami tahu dah, hang memang tak kenal Muhammad, hang tak kenal Nabi Muhammad siapa. Hang atas dunia tak pernah peduli tentang Nabi Muhammad. Hang atas dunia pun main dengan apa yang Nabi Muhammad kata. Hang di atas dunia dulu hang tak ada rasa hormat kepada Nabi Muhammad. Malaikat kata, kami tahu dah, kami kenal hang siapa, dan kami tahu dah hang akan jawab macam ni. Malaikat kata, bukannya engkau i'tiqadkan dia Nabi,
Malaikat kata, sekali-kali tak akan mengaku Muhammad ni Nabi. Kemudian daripada itu berkatalah dua malaikat itu bagi bumi, fayaqulan fayuqalu lil ardi ilta'imi alaih fatalta'imu alaih fatakhtalifa fiha adla'u. Maka dikatakan bagi bumi, bersedaginglah kamu dan bersatulah kamu atas si munafik ini. Ilta'imi alaih, maksud dia apa? Himpit dia, himpit dia, bersedaging dengan dia. Bagi dia ni kena himpit dengan bumi ni sampai hilang tubuh dia jadi bumi. Diperintahkan kepada bumi yang menjadi liang kubur dia tu, diperintahkan supaya himpit dia ni sampai hilang dia, sampai jadi tanah semua sekali, supaya dirasanya azab yang menjadi balas jahat kepada yang firqahnya itu. Tuan-tuan, kalau tak percaya tak tahu. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Maka bersedaginglah bumi itu sehingga berselisih padanya tulang rusuk orang yang mati munafik itu. Sampai berselisih ni, adla'u, tulang rusuk ni sampai jadi berselisih macam tu. Dan bersedaginglah bumi itu sampai berselisih tulang rusuk orang yang mati munafik itu. Sambung hadis itu dia kata, fala yazalu fiha mu'azziban hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dzalik. Maksudnya, dan sentiasalah kena azab orang yang munafik itu di dalam kuburnya sehinggalah dibangkitkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tempat tidurnya itu untuk hidup semula nanti, kerana berhimpun dia di padang mahsyar itu. Itu hadisnya begitu. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan daripada Zaid bin Thabit dan daripada Ibni Abbas dan Al-Barra bin Azib dan Abi Ayyub dan Anas dan Jabir dan Aisyah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Sekalian mereka itu meriwayatkan daripada Nabi SAW tentang azab kubur ini. Kata At-Tirmizi lagi, hadis Abi Hurairah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Tuan-tuan, ini keterangan agama yang ada. Kalau kita memilih untuk percaya, mudah-mudahan selamat kita. Baik, dia kata satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-mayyit urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati satu-satu orang yang hidup daripada kamu, maka diberi tunjuk ke atas dia akan tempat duduknya pagi dan petang, sama ada syurga ataupun neraka. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kita ni bila mati, masuk aja dalam kubur, pagi petang, pagi petang, pagi petang, pagi petang, selagi mana tak mai kiamat, maka selagi itulah Allah akan tunjuk dekat kita kesudahan kita di mana. Kalau sekiranya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi Allah tunjuk syurga dekat kita, petang Allah tunjuk syurga dekat kita, pagi Allah tunjuk syurga dekat kita, petang Allah tunjuk syurga dekat kita. Tunjuk syurga tu sudah dikira sebagai nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau kita ni orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati aja kita, tanam aja kita dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan urida, maksudnya dibentangkan, dinampakkan pada mata orang yang baru tanam ni. Nampak dekat dia, pagi dia nampak neraka, petang dia nampak neraka, pagi dia nampak neraka, petang dia nampak neraka. Selagi mana tak mai kiamat, selagi itulah dia disuruh lihat benda tu. Melihat neraka itu adalah sebahagian daripada azab dalam kubur. Begitu. Baik, sambung hadis tu dia kata, fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Dan jika sekiranya dia daripada ahli syurga dulunya, Nabi kata kalau sebelum mati itu dia jenis ahli syurga, sebelum mati ni dia orang baik-baik,
jenis orang semayang tak tinggal, jenis orang jujur, jenis orang amanah, jenis orang ikhlas, jenis orang yang buat benda yang Allah suruh, yang Nabi suruh. Kalau dia ni masa sebelum dia mati dulu, dia mempunyai sifat-sifat ahli syurga, dia kata, maka ditunjukkan nikmat-nikmat syurga pada dia dalam kubur. Dan jadilah dia akhirnya mendapat dia menjadi ahli syurga, dia kata begitu. Dan jika adalah ia daripada ahli neraka, maka ditunjukkan neraka dan ditunjukkan azab pada dia. Tapi kalau dia sebelum mati itu jahat, dia kalau sebelum mati dulu jenis orang yang suka buat benda atau halangan, minum arak pun dia, berzina pun dia, mencuri pun dia, fitnah orang pun dia, buat kerja tak pernah ikhlas pun dia, melakukan maksiat pun dia, sampai seluruh orang kenal dia sebagai ahli maksiat. Kalau dia jenis orang yang macam ni sebelum dia mati, maka ditunjukkan neraka dan azabnya, maka akhirnya dia menjadi daripada ahli neraka. Nabi kata, na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, maksud dia apa? Dia nak beritahu kat kita la ni buat benda baik. La ni dengan duk kira mati esok tak boleh buat apa dah. Sebelum mati ni, sebelum Allah tarik nyawa keluar ni, sebelum mai benda-benda ni semua, jadikan diri kita ni orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah yaumal qiyamah. Kemudian dikatakan kepada orang yang dikebumikan dalam kubur ni, dikatakan kepada dia, inilah tempat duduk engkau sehinggalah engkau dikembalikan hidup semula oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Malaikat kata dekat dia dalam kubur ni apa dia? Ni yang hendak jumpa lah ni, pagi nampak neraka, malam nampak neraka, pagi nampak neraka, malam nampak neraka. Nak kiamat berapa puluh tahun lagi, berapa puluh tahun tu lah hendak kena azab dalam kubur, dalam bentuk duk nampak neraka ni, api duk mai jamuh badan hang ni. Hang dah nampak dah masa duduk dalam kubur ni, inilah tempat hang selagi mana tak jadi kiamat. Malaikat kata ke dia dalam kubur macam tu. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru. Dia kata bab ma jaa fi ajri man azza musaban. Itu bab yang datang pada menyatakan pahala orang yang memberi sabar ke atas orang yang kena kemalangan. Azza daripada ta'ziah, kita dah sebut ta'ziah. Ta'ziah tu maksudnya apa? Kalau kita pergi rumah orang mati, kita jumpa keluarga dia, jumpa isteri dia ke, jumpa anak dia ke, jumpa siapa mak dia ke, jumpa ayah dia ke, jumpa siapa keluarga yang ditimpa musibah kematian. Kita pergi jumpa dia, kita kata dekat dia sabar. Sabar tu ta'ziah. Kita dalam masyarakat Melayu kita ni, kita kata ni saya ucap ta'ziah. Ta'ziah tu lah perkataan sabar, itu ta'ziah. Tapi kat dia kita kata sabarlah, hari ni hari dia, semua orang pun akan main hari ni, itu ta'ziah. Bukan pergi kata ni aku ucap ta'ziah dekat hang, bukan macam tu. Ta'ziah itu ialah pergi kata sabar, itu ta'ziah. Begitu. Baik. Ni tajuk ni tentang si ucapan yang membawa maksud kita ta'ziah dia. Ketahuilah saudaraku, berpahala kita jikalau kita pergi ta'ziah akan orang yang kena kemalangan, dapat pahala. Tapi di rumah yang berlaku kematian ni, kita salam dengan anak dia, kita kata sabarlah. Ujian Allah ni macam-macam. Kita kata sabar, insya-Allah pahala besar. Banyak tu kata tu kita dapat pahala kerana kita ta'ziah dia. Begitu. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'azza musaban falahu mithlu ajri. Begitu. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ta'ziah, yakni bagi sabar akan orang yang kena kematian dan lainnya, maka baginya
seumpama pahalanya. Kita pergi kat dia, kita kata sabar. Kita dapat pahala seumpama orang yang sabar tu. Kita dapat. Kita pergi bagi moral support. Kita pergi bagi motivasi kat dia. Kita pergi encourage dia supaya dia rasa bersemangat untuk meneruskan hidup. Oh tuan-tuan, jangan cakap tuan-tuan. Semua orang tak sama. Ada orang dia jenis bateri Duracell punya. Ada orang dia jenis Energizer punya. Ada orang dia jenis National Panasonic punya. Dia bateri ni pun dia macam-macam. Sebab kita pergi supermarket nak beli bateri, dia harga tak sama. Energizer dia punya harga dia. Duracell dia punya harga dia. Everready dia punya harga dia. Harga lagi kurang lagi murah tu, dia punya power lagi kurang lagi murah. Manusia pun macam tu. Ada orang Allah test dia dengan ujian kematian, dia boleh senyum lagi. Bukan senyum seronok, tapi dia boleh menyembunyikan. Dia boleh menyembunyikan duka cita dia. Air mata keluar, tapi muka boleh tunjuk senyum. Ada orang jenis Energizer ni, jenis Duracell ni. Ada orang dia diuji Allah dengan kematian ni tuan-tuan. Dia bukan sedih sehari, dia bukan sedih 3 hari, dia boleh sedih 3 tahun. Dia boleh sedih 3 tahun atas ujian yang menimpa dia, ujian kematian yang menimpa dia ni. Suami dia Allah bagi mati, dia boleh sedih sampai 3 tahun. Tak habis-habis. Lepas sebulan duk telefon ustaz lagi, lepas setahun duk telefon ustaz lagi. Sebut aja ustaz, saya teringat dekat arwah suami saya, teriak. Selepas 2 tahun, telefon ustaz saya macam mana nak buat ni, saya duduk dalam duka cita, saya tak boleh nak lupa. Teriak pula. 2 tahun lepas. Ada orang macam ni, dia tak boleh. Dia Allah bagi dekat dia ke, ataupun dia lemah ke, wallahu a'lam, Allah saja yang mengetahui. Tapi dia tak boleh. Ada orang anak ni dia cukup sayang, tatang anak ni macam tatang minyak yang penuh. Dia atur anak dia ni daripada peringkat prasekolah, dia bagi masuk taski, bagi mengaji cara agama, masuk sekolah rendah, dia asuh anak dia, masuk waktu semayang, dia mot anak dia belakang motor dia, bawa pergi semayang, pergi balik dengan dia anak dia channel bagi masuk sekolah agama, dia channel anak dia bagi pergi buat hafaz Quran, dia channel semua, dan anak dia habis 30 juzuk semua, anak dia accident mati. Setahun dia ulang pergi kubur. Setahun dia ulang pergi kubur. Tiap-tiap hari lepas sembahyang subuh dia nak keluar pergi, lepas sembahyang subuh dia nak keluar pergi. Hati dia ni gundah gulana, sedih, tak tahu nak habaq macam mana. Orang macam ni tuan-tuan, kita kena pergi banyak sabarkan dia. Kita kena banyak hidup bagi semangat dekat dia. Kita kena ada banyak perkataan, kita kena ada banyak cara nak bagi terubat hati dia yang sangat nestapa ni. Ada orang macam ni. Maka Islam dia kata apa? Dia kata kita dengan orang yang macam ni, kalau kita boleh ta'ziah dia, kita boleh bagi satu kata-kata semangat, minta dia sabar dan sebagainya. Kalau kata-kata kita tu menjadi sebab kepada kuat balik hati dia, kita dapat pahala seumpama dia boleh sabar. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, dia kata diriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Kata dia, sabda Nabi, barang siapa ta'ziahkan, yakni pi dan beri sabar kepada orang yang kena kematian dan lainnya, maka baginya seumpama pahalanya. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Contoh hadis gharib ni ganjil. Dalam Sunan At-Tirmizi kita baca ni, kitab Imam At-Tirmizi ni dia ada, kita jumpa lama-lama sekali jumpa hadis gharib, dia kata. Hadis gharib ni maksudnya hadis yang ganjil, yang sanad dia kadang-kadang gharib, kadang-kadang matan dia gharib, kadang-kadang sanad dan matan dia gharib. Gharib ni boleh berlaku pada macam-macam cara. Kadang-kadang dia gharib ni dari segi rawi yang meriwayatkan hadis tu seorang aja. Abu Hurairah seorang aja tahu hadis tu, sahabat lain tak tahu misalnya. Oleh kerana dia seorang aja, maka hadis tu menjadi gharib. Itu salah satu sebab hadis ni dipanggil sebagai hadis gharib. Kadang-kadang gharib itu berlaku pada matan hadis, pada isi hadis tu.
Orang lain semua riwayat takat tu aja. Tapi ada satu riwayat dia tambah 2 perkataan lagi misalnya. Maka riwayat yang menambah 2 perkataan berlain pada orang tu, riwayat itu dipanggil gharib. Dia gharib pada matan. Jadi yang ni tuan-tuan dengar sudah lah. Pasal yang ni kena mengaji sekolah agama baru boleh faham. Dengar sudah. Dan hadis gharib ni, perbahasan tentang hadis gharib ni dia panggil gharib mutlak. Dia ada panggil gharib nisbi. Dia ada macam tu. Gharib mutlak ni dia ada cerita dia. Gharib nisbi ni dia ada cerita dia. Ini cerita hadis gharib. Cuma kesimpulan dia. Nah, abang kesimpulan dia. Kesimpulan dia apa? Hadis gharib ni kebanyakannya dhaif. Hadis gharib ni kebanyakannya dhaif. Dhaif maksudnya hadis yang lemah. Maka di kalangan kebanyakan imam-imam hadis, mereka tak mau berhujah dengan hadis gharib. Kerana hadis gharib ni kebanyakannya dhaif dan lemah. Maka ulama-ulama hadis dia tak mau nak menggunakan hadis gharib ni untuk nak berhujah, dia kata. Walaupun walaupun ada hadis yang gharib tetapi sahih, pasal dia dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada juga Bukhari Muslim mengeluarkan hadis gharib. Dan Imam At-Tirmizi ataupun disebut At-Turmuzi banyak mengeluarkan beberapa hadis-hadis yang gharib. Maka di kalangan ulama-ulama hadis dia kata apa? Kalau hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tetapi dia gharib, itu diterima. Ataupun hadis itu disebut sebagai hasan gharib, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, juga diterima. Tapi kalau dia gharib sahaja, kebanyakan ulama hadis tidak berhujah dengan hadis gharib ini. Dia tak mau berhujah. Pasal hadis gharib ni biasanya dianggap sebagai hadis yang lemah. Begitu. Itu untuk makluman tuan-tuan. Pasal dia jumpa, ada orang tanya, saya tidak jumpa dia duk abang gharib ni mengatakan apa? Kita abad sikit macam tu. Nak lebih panjang itu huraian selapis. Nak lebih panjang dia ada lagi, boleh hurai lebih lagi, boleh hurai lebih lagi, sampai last sekali tak faham semua. Maka apa aku tak erti apa amalan ni. Jadi yang ni dia kena pergi mengaji sekolah agama, belajar mustalah hadis satu step, mutawatir tu apa, mutawatir terbahagi berapa, baru kita nampak apa cerita dia sebenarnya. Begitu. Baik, begitu. Baik, masalah dia kata ta'ziyah apa makna? Yang kata ta'ziyah ni apa dia? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, al-azab ataupun at-ta'ziyah itu ialah suruh sabar atas kemalangan yang datang dan mengenainya. Itu yang kata ta'ziyah. Kita pergi habaq dekat dia kata sabar. Ta'ziyah mana tu? Tak payah disebut kata ni aku ucap ta'ziyah dekat hang. Itu tak okey. Kita pergi kat dia kata sabarlah, ini ujian Allah. Itu ta'ziyah, dia kata. Itu adalah ta'ziyah. Baik. Jadi dia kata dan ta'ziyahkan dia, yakni memberi sabar kepada dia dan memecutnya atas sabar, menggalakkan dia supaya bersabar. Dan kata Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, asalnya memberi sabar bagi orang yang dikenai dengan barang yang disuruh sabar atasnya. Itu dia. Orang yang kena satu musibah yang dia mesti kena sabar, kita pergi pesan kepada dia sabar. Perkataan ni pun dia very sensitive. Ada orang kena serongai balik pasal dia sebut sabar. Dia pergi dia kata sabar lah, hang duk teriak pun nak buat apa, dia sembung balik. Yang hang tahu sabar. Dia kata ni aku menanggung ni. Dia kerja lagu tu pada juga agak perkataan ni very sensitive. Kita nak pergi sebut sabar tu kerana nak ambil pahala seumpama orang sabar tu pun kena hati-hati. Kena hati-hati, kena cara kita masuk pergi, kena cara kita bercakap tu bagi dia rasa comfortable. Dia rasa kita ni nak comfort feeling dia. Bagi dia rasa macam tu. Jangan dia rasa kita nak cakap pandai kat dia. Kita langkah-langkah masuk pergi cakap, dia berasa macam kita nak cakap pandai kat dia, kita kena. Tapi kita masuk pergi bagi elok-elok, ambil hati dia, bagi dia rasa comfort feeling dia, perasaan dia berasa selesa dengan kita cakap dia boleh terima. Sebab orang yang ditimpa musibah ni dia dalam keadaan yang cukup sensitif. Tak kena gaya kita langkah pergi, kita dikena sama. Begitu. Tapi apapun Islam kata apa? Kita sebagai saudara sama si Islam disuruh supaya kita cuba sedaya upaya
ta'ziahkan dia, bagi dia rasa ada orang support dia. Itu sebab contoh yang kita duk baca dalam beberapa bulan, beberapa tajuk yang lepas, cerita bila berlaku kematian dalam masyarakat kita ni, disuruh kita ahli masyarakat ni pergi bagi seronok keluarga yang ditimpa kematian tu, hantar makanan pergi dekat keluarga tu. Bukan kita pakai pergi duduk berkemas di sila nak makan makanan dia. Yang ni lah yang agama duk abang ni, yang ni lah dia ditimpa musibah, teraju dalam keluarga dia dah tak ada dah. Kita duk cadang malam ni laksa ke, bihun goreng ke apa. Kalau bihun leceh, kalau laksa nampak karan sikit. Kita ni punya tak bertimbang rasa, tak ada hati, tak ada perut. Kita ni kan, Islam suruh macam mana? Islam suruh kita pergi ringankan beban dia. Dia duduk kalut pasal nak suruh dia buat kenduri makan. Kita ni, kita pun makan ni tak larat nak makan dah. Kita nak pergi, nak bagi keluarga dia yang rasa susah kerana ditimpa musibah ni, rasa ada orang support dia. Kita pergi tunjuk, kata kita nak bantu dia. Itu yang disuruh oleh agama. Baik, masalah dia kata ta'ziah itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata Syafi'i dan Al-Ashab rahimahumullahu ta'ala, ta'ziah itu sunnah. Dia ta'ziah ni sunnah. Kata Syafi'i dan Al-Ashab, sunat ta'ziahkan sekalian qarabah mayat itu. Sunat bila kita tengok adik-beradik dia siapa, kita jumpa siapa, jumpa mak dia ke, jumpa ayah dia ke, jumpa isteri dia ke, jumpa anak dia ke, jumpa siapa-siapa pun yang menjadi qarabah, keluarga rapat dengan dia, kita sampaikan ta'ziah kita. Kita pergi habaq, kata sabarlah, kata tak apa, dia orang baik, kok mana pun saya yakin Allah sedia tempat baik untuk dia. Macam tu punya benda kita bagi dekat dia. Itu ta'ziah. Dia kata ataupun ta'ziahkan ahlinya yang tua dan yang muda, laki-laki dan perempuan, melainkan jika ada ia perempuan muda. Dia kata ini dalam teks. Dia mati, bini baru 24 umur. Kalau nak pergi ta'ziah bini dia nampak pelik. Yang ni Islam dia tak maulah. Jadi dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia kata ada orang tu dalam kesempitan hidup, kita nak dia ambil kesempatan lagi dalam kesempitan tu. Tak mau dia tu. Jangan nampak tak senonoh kita ni. Dia mati muda, tinggal bini umur baru 22, 23, 24. Oh, kadut ni nak pergi ucap ta'ziah kat bini kau tu. Dia kata ni apa? Dia kata melainkan jika ada ia, yakni isteri kawan yang mati tu perempuan muda. Dia kata maka tidak mentakziahkan akan dia, melainkan orang-orang yang haram nikah dengan dia. Nak elak fitnah. Nak elak fitnah, biar yang pergi ucap ta'ziah dekat isteri dia yang masih muda ni, isteri kita pergi ucap ta'ziah dekat dia, isteri kita. Ataupun adik-beradik yang haram nikah dengan dia, yang menjadi mahram dia, mereka pergi ucap ta'ziah, terhindar daripada fitnah. Baik, kata mereka itu bermula ta'ziah akan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik daripada menanggung musibah dan kematian itu lebih dikuati lagi. Dan ta'ziah itu disunatkan dengan ta'ziah Nabi Allah Khidir alaihi salam dan lain daripadanya, daripada barang yang melipurkan dan mengkhabarkan. Ini dia ambil contoh daripada berbagai-bagai kitab. Contoh dia kata di sini ta'ziah Nabi Allah Khidir itu macam mana? Kata Sahibul Muhazzab, bermula ta'ziah Nabi Khidir itu, contoh dia bagi di situ. Dia kata apa? Inna fillahi subhanahu wa ta'ala azaan min kulli musibah wa khalaqan min kulli halik wa darakan min kulli fa'id fabillahi fasiqu wa iyyahu farju fa innal musab min haramil tawa. Itu dia antara bentuk ta'ziah. Dia bercakap macam tu. Nabi kata inna fillahi subhanahu wa ta'ala azaan min kulli musibah. Kita kata Allah subhanahu wa ta'ala dia ada cara untuk nak ta'ziahkan seseorang. Allah ada cara dia. Wa khalaqan min kulli halik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ni dia akan bagi ganti kepada benda yang binasa. Kita pergi katakan dia macam mana Nabi ta'ziah. Nabi ta'ziah kepada Ummu Salamah. Tuan pernah baca hadis tentang isteri kepada Abu Salamah yang dipanggil dia ni dengan nama Ummu Salamah. Abu Salamah ni orang yang cukup bagus, cukup baik, sehingga kan isteri dia ni bila suami dia mati, dia rasa helpless, dia rasa hopeless.
Dia rasa tak siapa dah boleh tolong dia. Dia tak ada harapan dah dalam hidup ni. Pasal dia rasa suami dia tu yang terbaik dalam dunia ni. Dia rasa lagu tu. Jadi bila Abu Salamah mati, Ummu Salamah ni rasa hilang tempat bergantung. Rasa dahan tempat dia duduk tu patah. Rasa dia hempah jatuh teruk. Bila dia pergi jumpa Nabi SAW, Nabi kata macam ni. Nabi kata apa? Nabi kata Allah akan gantikan kepada kamu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni dengar, dia adakah orang yang lebih baik daripada suami dia? Pasal bagi dia, suami dia tu yang terbaik. Nabi kata kat dia, Allah akan ganti dekat hang satu orang yang lebih baik daripada suami hang, daripada Abu Salamah. Tak lama selepas dia hadir iddah wafat suami dia, Nabi SAW masuk meminang dia. Dan akhirnya Ummu Salamah menjadi isteri Nabi SAW. Itu cerita dia. Cerita ni telah dieksploitasi oleh golongan orientalis. Orientalis yang sentiasa celek-celek mata sampai nak boleh pejam mata ni, hati duk ingat nak hantam Islam saja. Golongan ni bila dia jumpa hadis ni, dia exploit hadis ni. Dia kata tengok, dia kata Muhammad ni dia jenis mengambil kesempatan ke atas isteri-isteri sahabat dia. Depa exploit hadis ni. Hadis bila mati suami Nabi pergi kata lagu tu, depa kata Nabi ada niat tak elok. Tuan-tuan. Jadi kalau ke depan esok tuan-tuan ada terbeli, ada terbaca tulisan-tulisan yang seumpama ni, tuan-tuan kena faham. Ini tulisan orientalis. Macam banyak orang ni. Banyak internet berkenjah ada bahan bacaan macam ni. Berkenjah ni maksud cukup banyak. Buku lagi 20 lah ni. Buku lagi 20 duk terselit dalam pasaran. Kita kat belah ni boleh tahan lagi. Orang kat belah Kuala Lumpur tuan-tuan. Orang kat belah Kuala Lumpur tu yang jadi CEO company, yang jadi managing director company, yang jadi macam-macam tu company-company international ni, depa ni tak tahulah macam mana. Depa pergi duk baca bahan bacaan yang macam ni. Kerana bahan bacaan yang betul-betul elok-elok ni dia rasa tak ada standard. Dia nak pergi cari yang standard punya. Dia nak pergi baca buku yang ditulis oleh George Bernard Shaw. Sebut nama tu pun berasa lagu cucuk kembung. Ada jenis kelompok manusia macam ni ada. Buku yang ditulis oleh orang-orang yang baik-baik, Yusuf Ali dan sebagainya, tak boleh baca. Dia berasa yang ni low class, dia berasa ini tak ada standard. Dia pergi kedai-kedai buku yang hebat-hebat ni, dia cari buku bacaan tentang Islam, tetapi writer dia yang tulis dia siapa? Angkat tengok George Bernard Shaw. Balik baca dia kena jarum-jarum beracun ini. Dia kena jarum-jarum beracun ni. Dan cara depa ni present tulisan depa memang orang kata very convincing. Baca ni dia convince, orang yang baca ni dia rasa betul. Dia rasa tulisan orientalis ni betul. Pasal apa? Pasal dia masuk jalan logik. Bila baca tu berasa macam dia duk pielok lagu tu. Sikit-sikit lama-lama akhirnya menebal dalam diri dia menjadi orientalis dalam masyarakat dia sendiri. Bahaya. Tulisan-tulisan yang macam ni bahaya. Sedangkan benda ni betul berlaku, tetapi benda ni berlaku atas hikmah yang lain, tetapi dilihat daripada sudut yang jahat. Maka akhirnya ternampak pada mata orang-orang yang tertipu ni seolah-olah Nabi Muhammad ni satu orang yang tak elok macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita termasuk dalam golongan yang terpedaya macam ni. Nah, baik. Kemudian dia doa benda-benda yang berbentuk ta'ziah macam, dan disunatkan juga mendoakan bagi mayat itu, dan berkata dia kata a'zamallahu ajrak. Kata macam tu. Wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik. Itu di antara benda-benda yang boleh kita baca. Maksudnya a'zamallahu ajrak, dibesarkan Allah pahala engkau. Kita pergi jumpa keluarga yang ditimpa musibah kematian ni, kita pergi kata dekat dia macam tu, a'zamallahu ajrak, mudah-mudahan Allah besarkan pahala kepada hang. Mudah-mudahan dapat pahala besar kalau hang sabar. Macam tu. Untuk hafal ni, perkataan-perkataan macam ni hafal lah. Jadi daripada kita pergi di rumah orang mati, kita kata kat keluarga dia sabarlah, dia tak dengar. Kita sebut cara suara sikit. Sebut cara suara tu, dia bunyi tu, jadi dia pun tengok kita 3 kali.
Dia ni mengaji Arab bila? Kita kata kat orang Allah yubarik fi. Oh, banyak tu pun kawan tu tengok kita 7 kali. 7. Allah yubarik fi. 7 kali tengok. Dia pun rasa macam kita doa kat dia. Dan memang pun kita doa kat dia. Tapi kita sebut pun Arab tu cantik tuan-tuan. Cantik. Ini dia bagi contoh-contoh di selipi di rumah orang-orang yang ditimpa musibah kematian apa semua. Kita kata a'zamallahu ajrah. Allah anugerahkan pahala besar dekat dia. Wa ahsana azaak. Kita doa dekat dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperelokkan lagi sabak hang ni. Allah bagi elokkan lagi sabak hang ni. Wa ghafara limayyitik, dan mudah-mudahan diampunkan Allah kepada mayat yang ada dalam rumah kau. Sebut macam tu. Itu di antara contoh-contoh ta'ziah. Dia masalah. Ta'ziah itu manakah waktunya? Yang ni penting. Bila kita nak pergi bagi ta'ziah dekat dia? Bila? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata ashab kita, waktu ta'ziah itu ialah daripada masa mati sampailah waktu tanam, dan kematian daripada tanam sampai 3 hari. Itu tempoh masa yang dicadangkan oleh ulama. Hadis tak ada menentukan masa yang jelas. Maka ulama bagi cadangan setelah mengambil kira macam-macam benda. Masa untuk kita nak ucap takziah dekat keluarga yang ditimpa musibah kematian ni, dia kata start daripada mati tu. Dan dalam tempoh masa mayat tu ada di rumah tu. Dan sampailah kepada masa mayat tu dibawa ke kubur dan ditanam. Dan dilanjutkan sampai takat 3 hari. Dalam tempoh masa tu, kalau kita jumpa, boleh kita kata dekat dia apa-apa. A'zamallahu ajrah. Mudah-mudahan Allah bagi pahala besar kalau sekiranya kita sabar. Takat tu aja. Jangan dah lepas 3 bulan dah pergi jumpa, pergi duduk takziah lagi, dia dah okey dah, kita pergi sebut begitu teriak pula. Tak mahu macam tu. Pasal apa? Pasal dah terlebih masuk lah. Dah lebih masalah. Jumpa tiap-tiap kali jumpa, lepas sebulan, lepas 3 bulan, lepas berapa bulan pun jumpa ni hang kena sabar banyak lah. Dia kata ni apa hang ni? Ni apa hang ni? Tak habis-habis duk takziah lagi ni. Tak mahu. Jadi Imam Nawawi mencadangkan, dia kata takat 3 hari selepas mayat dikebumikan, takat tu cukup. Dia kata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, dan ini masa ialah takrib, bukannya bagi tahdid. Dia kata tempoh masa tu dia kata lebih kurang lah. Lebih kurang tempoh masa untuk takziah macam tu lah. Bukan tahdid. Bukanlah itu satu tempoh masa yang exact, yang tepat, mesti berakhir pada hari yang ketiga. Dah. Dia kata sebab ini adalah pandangan ulama tentang masa takziah ni. Dan kata ashab kita dan makruh takziah kemudian daripada 3 hari. Ini dia nak cerita. Kerana maksud daripadanya ialah tiada memberi susah hati kepada orang yang kena kemalangan itu. Maka ghalibnya kuranglah susah ataupun hilang susah hatinya kemudian daripada 3 hari. Biasanya 3 hari selepas mayat dikebumikan, sedih dah kurang dah. Jangan kita tidur bagi patah balik dia kepada sedih dia balik. Biasanya lepas 3 hari itu keadaan dalam rumah pun dah jadi okey balik. Masing-masing dah boleh terima dah. Dah boleh terima hakikat, bapak dah tak ada dah. Dah boleh terima dah hakikat tu. Jangan kita pula tidur nak bagi tak mau habis benda ni. Maka tiada boleh, dia kata selepas dah 3 hari lepas pada tu lagi, maka tiada boleh dibaharui takziah itu kerana berduka cita pula baginya. Dah lepas sebulan duduk takziah lagi, kita memanjangkan duka citanya. Maka inilah yang sahih, lagi yang ma'ruf. Dia kata itu yang paling cantik. Di bawah tu saya baca. Baik, dia kata ashab kita harus takziah itu dahulu daripada tanam dan kemudian daripadanya. Tetapi kemudian daripada tanam itu lebih baik dan lebih afdal. Itu satu pendapat. Kerana ahlinya, yakni keluarganya, dahulu daripada tanam masyghul, yakni sibuk dengan mempersediakan bagi hal menanamnya. Masa dia ni baru mati, dengan mayat dia ada dalam rumah tu. Jadi kadang-kadang keluarga ni dia tak dan fikir, pasal sedih lagi, pasal duk kalut duk ni, tolong saya pergi cari tu imam, tolong saya pergi cari ni siapa nak main mandi mayat, tolong saya, kerana dia masyghul, kerana dia duk sibuk dengan benda ni,
dia seorang teringat kesedihan ni. Biasanya sedih ni dia nak main bila lepas tanam. Dah lepas simpan, dah ke bumi dah semua, balik main ke rumah tu, dah tak ada apa dah masa tu. Tak lagi dia tengok pangkin tempat kawan tu duduk tidur, orang tu dia teriak. Tak lagi dia buka lemari, dia tengok baju kawan tu dia teriak. Tak lagi lepas daripada dikebumikan itu biasanya masa sedih, dia kata. Jadi lebih afdal, dia kata takziah itu diucapkan selepas dikebumikan mayat 3 hari dalam tempoh tu. Kalau nak bagi takziah, dia kata. Masa time tu dia memerlukan orang yang boleh mai bagi hati dia berasa walaupun suami dia dah tak ada, tapi jiran tetangga bersedia nak tolong dia kalau dia dalam susah. Bagi dia ada rasa perasaan macam tu. Kerana ahlinya dahulu daripada tanam sibuk dengan menyediakan hal nak menanam dia. Dan pula afdal itu, yakni afdal takziah lepas tanam mayat itu, kerana bercerainya lebih berasa kematian daripada tanamnya. Lebih berasa daripada dahulunya. Lepas dah tanam mayat tu berasa ada hilang seorang dalam rumah. Tadi ni masa mayat tu ada tu tak berapa berasa. Orang duk main, orang main ziarah apa semua, dia tak berasa. Bila mayat usung bawa api, simpan apa semua, dia start. Malam tu dah rasa dah. Selalu dia ni tidur ada dalam bangku ni lah, dia dah tak ada dah. Selalu duk dengar suara dia ni tak dengar dah. Dia dah mula duk main masa tu. Dalam tempoh masa 2-3 hari tu, itu tempoh masa yang orang duk ada keliling sangat-sangat diperlukan. Kalau boleh pergi tolong takziah dia, pergi tolong bagi dia rasa ada kekuatan pada diri dia. Maka jadilah waktu itu lebih aula, lebih afdal takziah kepada keluarga dia. Maka kata ashab kita, melainkan jika zahir pada mereka itu susah hati sangat dan seumpamanya, maka segerakan takziah supaya hilang susah hati mereka itu ataupun berkurangan dia. Kalau nampak sedih sangat ni, selepas daripada mayat dikebumikan, nampak sedih sangat, macam hilang sangat tempat bergantung dia ni, sampai jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala punya ketentuan ni tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Suami isteri, anak ada 9 orang. Isteri tak ada. Suami isteri, anak ada 9. Isteri pula tak ada. Anak pula kecil-kecil macam tu. Allah bagi mati ketua keluarga. Tuan-tuan bayangkan tu, Allah bagi mati ketua keluarga. Tinggal isteri, tinggal mak yang tak ada kerja, ada anak 9 orang. Kalau kita kata dia tak sedih ni tuan-tuan, tak boleh kata. Ujian Allah. Alang-alang sabar, kalau dia tak cukup kental iman dia nanti merepek. Ni isteri ni, dia nanti merepek. Dia nanti tak tahu nak buat apa, dia nanti rasa dia tak ada siapa dah dalam dunia ni, dia nanti duduk jadi macam tu. Dia nanti kata apa? Dia kata, awak Tuhan buat kat saya macam ni. Dia main. Awak Tuhan buat kat saya lagu ni, awak Tuhan tak tahu kalau kata saya ni susah, kerja tak ada, apa tak ada. Awak yang orang lain no, yang anak habis semua dah masuk universiti, dah kerja dah, duk biang bagi hidup lagi. Dia main. Tentu percaya tak kata ada berlaku benda macam ni? Ada berlaku. Dia tak husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan perintah suruh baik sangka dengan Allah ni perintah yang sangat kuat. Maka di sinilah dan pada waktu inilah perlu ada orang ni yang boleh pergi, yang bukan sahaja cakap dekat dia, tapi membantu dia. Semalam saya cakap di masjid mana semalam ni, kita dah cakap benda ni. Kita kena buat satu benda baik dengan Allah, kena buat satu benda baik, tak payah orang tak. Kita tengok adanya keluarga yang macam-macam ni, keluarga yang dahan tempat dia duk berpaut patah. Kita tengok keluarga-keluarga macam ni diam-diam tuan-tuan, diam-diam. Kita pergi ambil anak dia seorang dua, dia abang kata, ni 2 orang, saya jaga. Duduk dengan mak dia juga, tapi kita jaga. Tu maksudnya apa? Keperluan dia kita bagi. Kalau kita ada lebihan duit, kena buat tuan-tuan. Tak boleh kita seorang cari kawan kita, 2 orang, kita 3 orang, kita 3 orang, kita pergi ambil anak dia seorang. Anak tu kita jaga. Makna keperluan belajar dia, keperluan dia nak apa-apa pun semua, apa-apa pun, kita 3 orang kita kutip. Seorang RM50, 3 orang kita RM150. Kita pergi bagi. Ni abang ni, saya bagi banyak ni.
Kalau semua orang Islam ada ingat macam tu tuan-tuan, siapa pun tak gaduh tahu. Yang ni ingat satu je, aku buat ni ikhlas, mudah-mudahan Allah nilai aku. Aku tak mau habaq kat siapa, aku tak mau cerita kat siapa. Aku nak buat ni, aku nak hak ni jadi satu amal ikhlas aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau semua orang ada ingat lagu tu, alhamdulillah, orang Islam jadi elok belakang. Jangan duk harap dia terus orang je. Siapa pun dia terus orang nak kena, dia terus orang teruk aja. Semua orang. Kita jangan kata dia ni kaya saja tak tolong orang. Kita tolong siapa? Kita duk kata dia ni kaya saja tak tolong orang. Betul ke dia tak tolong orang? Kalau dia duk tolong orang, kita tak tahu. Kita sendiri tolong siapa? Tuan-tuan, ini benda macam ni. Terus saya cakap banyak. Kau takut lagi bini cemburu kata tidur belah anak janda mana orang perempuan ni pun kadang-kadang mereka ni leceh. Kalau nak elak daripada benda macam ni, sembang dulu dengan bini kita ni, sembang dulu. Cerita macam ni. Tak ada pun ni malam ni punya kuliah ni pasang bagi dia dengar. Dengar ni kata, lah ni macam ni. Kita sembang dua orang kita dulu. Kita pun bukan kata kaya sangat, tapi duit kita memang ada lebih setiap bulan. Lah macam ni, RM50 kita buat bantu pulau orang ni. Aku tak buat kalau hang tak setuju, kata dia. Dan hang yang pergi sampaikan benda ni kepada bini dia. Hang pergi sampaikan. Tuan-tuan, buat benda macam ni, cari mana ada lubang kebaikan boleh buat, kita buat tuan-tuan. Kita buat. Tuan-tuan ingat balik cerita 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua tu, ingat? Hadis sahih tuan-tuan. 3 orang pemuda terperangkap dalam gua ni, nak keluar tak boleh, nak tolak batu yang tutup pintu gua tu tak boleh. Tiga-tiga ingat balik apakah satu amal soleh yang dia buat, betul-betul kerana Allah, tak ada ingat kerana benda lain. Seorang doa duk sebut benda yang dia buat ni. Dia kata, ya Allah, kalaulah sekiranya yang aku buat ni kerana-Mu, ya Allah, tolonglah lepas kami daripada terperangkap dalam gua ni. Allah getak batu tu, ruk, kata buka sikit, nak keluar tak boleh lagi. Hak kedua pula sebut amal baik dia, hak ketiga pula sebut amal baik dia, Allah golekkan batu tu terlepas daripada terperangkap dalam gua ni. Maka ulama semua membuat kesimpulan apa? Dia kata bertawassul dengan amal saleh dibenarkan oleh agama berdasarkan kepada hadis yang sahih. Kita ni sampai malam ni umur kita berapa? Apa satu benda seingat-ingat kita yang kita buat betul-betul kerana Allah? Apa dia satu benda? Cari dulu, cari. Kalau tak ada, jangan biar masa berlalu sedangkan kita tak ada lagi satu pun benda yang kita buat betul-betul ingat kerana Allah. Kalau semua orang ada ingat macam ni tuan-tuan, aman dunia ni, sejahtera masyarakat semua kan. Baik. Dia kata masalah ta'ziah muslim bagi kafir dan ta'ziah kafir bagi muslim. Dia bawa contoh-contoh lagi lah. Tengok bawah tu. Kata Imam Nawawi di dalam syarahnya, perkataan Sahibul Muhadzab itu yang tu dia terang yang bawah tu, masalah duduk bagi ta'ziah. Tu pun tak ada apa. Tak ada apa. Nah, wallahualam, kita berhenti dulu. Lepas ni insya-Allah kita tinggal 1, 2, 3 tengok muka surat lagi dalam kuliah insya-Allah panjang umur. Bulan depan ada 1 lagi kuliah, lepas tu puasa. Kita tahu sikit. Untuk kita baca bulan lepas tak ada lagi habis. Insya-Allah bulan depan kita masuk tajuk bab ma jaa fi man mata yaumal jumu'ah. Bab pada menyatakan orang yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Kita nak tengok apa dia keterangan yang ada tentang cerita orang yang mati hari Jumaat ataupun mati malam Jumaat. Dan kalau dia hadis tu hadis yang macam mana? Adakah hadis tu hadis sahih ataupun hadis hasan, ataupun dia duduk pada kategori hadis yang tidak boleh dibuat hujjah. Nanti kita tengok insya-Allah. Soalan ni kita pun tak boleh jawab. Dia tanya, adakah satu orang tu akan diazab dalam kubur jika dia satu orang Muslim, melaksanakan semua perintah Allah, tapi dia ada buat dosa-dosa kecil yang banyak.
Wallahu a'lam. Ini Tuhan punya keputusan. Cerita kata dia ni nak kena azab, dia ni tak kena azab, dia bukan kerja kita. Kita kerja kita minta ampun atas dosa kita dekat Tuhan, minta supaya Allah Subhanahu wa taala selamat kita daripada azab kubur. Minta Allah selamat keluarga kita, adik-beradik kita daripada azab kubur. Dan bukan kerja kita nak tunjuk kata dia ni nak kena azab kubur, dia ni bukan kerja kita itu. Nabi kata nahnu du'a la qudha. Kita ni adalah pendakwa. Kita bukanlah qadhi yang nak jatuh hukum pada orang. Kita tak tahu ini atas limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mati, dia macam mana dengan Tuhan, siapa pun tak tahu. Tahkah dia bertaubat dengan taubat nasuha dengan Allah, siapa pun tak tahu. Kita kenal dia bulan lepas dia nampak macam ni. Tapi tahkah 2 minggu lepas dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah terima taubat dia. Kita tak tahu, Allah sahaja yang mengetahui. Ada pernah dengar hadis di mana cerita tentang Al-Kiflu min Bani Israel. Satu orang yang dosa ni membujuk lalu melintang pada. Sehinggalah sampai pada satu hari, satu perempuan minta bantuan dia. Dia nak bagi bantuan kat perempuan tu dengan syarat. Dengan syarat, hang sanggup berzina dengan aku. Kalau hang berzina dengan aku bagi dekat hang 60 dinaran. Aku bagi dekat hang 60 dinar. Bagi saja, bukan hutang, bukan apa. Aku bagi saja dengan syarat hang mau berzina dengan aku. Perempuan ni dalam keadaan desperate. Dia perlu belanja. Dia perlu kepada belanja. Dia pun kata tak boleh. Bila dah dekat dah nak berzina, dah duduk pada kedudukan, dia kata maq'adar rajul min imra'ati. Duduk pada kedudukan macam suami isteri, dah nak bersetubuh dah. Dalam keadaan macam tu, ur'idat wa bakan. Dia kata perempuan ni dia ketah satu badan wa bakan, dan menangis dia. Laki-laki ni tanya dia. Dia kata, apa pasal ni hang ni? Apa pasal ni hang jadi macam ni? Perempuan ni kata apa? Dia kata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tak nak buat kerja yang macam ni. Aku buat ni hanya kerana terpaksa. Serentak dengan tu tuan-tuan, Allah dia campak mai masuk dalam hati Al-Kiflu min Bani Israel ni. Allah campak mai dalam hati dia. Mai satu perasaan apa? Dia jadi tiba-tiba dia rasa guilty. Dia rasa apa dia terus tak jadi nak buat benda tak elok ni, terus tak jadi. Dia kata 60 dinar ni hak hang. Hampirlah dia kata. Lepas tu dia terus pula kata, dia kata start daripada ni, aku tak akan buat dah apa-apa benda yang tak elok, dia kata. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mata fi lailati. Malam tu mati ni, budak muda ni mati dia malam tu. Menjelang pagi esok, kata dalam hadis tu, Nabi SAW kata, tertulis di atas pintu rumah dia bahawa dia min ahli jannah, dia daripada ahli syurga. Hadis itu ada dalam Bahrul Mazi. Tuan-tuan boleh rujuk baca cerita tentang Al-Kiflu min Bani Israel. Jadi benda ni boleh jadi pada siapa-siapa. Sayyidina Umar Al-Khattab daripada orang yang macam mana, tiba-tiba jadi macam mana, Allah boleh ubah hati dia. Allah nak bagi hidayah kepada siapa, itu hak Allah. Siapa pun tak boleh halang Allah daripada memberi hidayah kepada siapa-siapa. So, lebih baik kita jadi orang yang sentiasa memohon hidayah daripada Allah, bukan untuk kita saja, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kenal. Kita minta supaya Allah bagi hidayah kepada semua orang. Kita nak semua orang jadi elok. Kita bukan nak jadi orang yang tunjuk orang jadi tak elok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita kalau sekiranya kita ikhlas berniat suci bersih untuk agamanya. Wallahu a'lam. Dia dalam bab ni ada perbincangan dalam agama. Kalau orang yang terang-terang dia jahat, ahli maksiat, terang-terang jahat, zalim, terang-terang kezaliman dia buat pada orang dan sebagainya,
kita boleh mencontohkan perbuatan jahat tu sebagai pengajaran kepada orang lain. Jangan kita jadi macam orang yang buat perbuatan macam ni. Kita boleh buat takat tu aja. Dan kita tidak boleh mentakyinkan dia, kata dia ni itu akan jadi macam ni, tak boleh. Kita tak melebihi daripada apa yang Tuhan bagikan kita. Tak boleh. Jadi kalau hari ni kita kata, tengok tu, dia ni aku tak tahu lah itu mati nak jadi macam mana, tak boleh. Tak boleh kata begitu. Dan cuma kita boleh kata apa, dia kalau dia kekal atas perbuatan zalim dia ni, kita kata kalau dia mati atas melakukan perbuatan zalim ni, tak tahulah Tuhan nak balas apa kat dia. Yang tu boleh. Kalau dia mati atas perbuatan zalim, jangan kita kata dia ni mati itu mesti Tuhan, tak boleh. Kita kata benda ni Tuhan punya hal. Kita tak boleh campur, kita tak boleh mendahului Allah dalam menjatuhkan hukum kepada siapa-siapa. Tak boleh. Kita dah bincang panjang benda tu, kecuali orang yang terang-terang Quran sebut, hadis sebut tentang dia ni memang mati, tak elok. Cerita tentang Fir'aun misalnya, Quran sebut. Hari ni kalau kita sebut Fir'aun, kita kata laknatullah alaih. Pasal apa? Tuhan sebut tentang Fir'aun yang jahat dalam Quran ni. Tentang Namrud Tuhan sebut, tentang Abu Lahab Tuhan sebut dalam Quran. Orang-orang macam ni terus. Pasal apa? Pasal terang-terang Allah sebut dalam Quran, kata dia ni mati dalam keadaan macam tu, derhaka Allah dan dia di neraka. Terang-terang kita kata laknatullah alaih. Lain pada tu jangan tambah-tambah sama-sama kita lah ni. Sama-sama kita maksudnya dia hidup sama dengan kita lah ni. Kita tak tahu esok nak jadi apa ke dia. Kita tak tahu minggu depan apa nak jadi ke dia. Kita tak boleh lah ni kita kata dah dekat dia, sebut nama dia, laknatullah alaih, tak boleh. Oh jangan. Tak boleh. Enggak, jangan macam tu. Pasal salah besar kalau kita buat perbuatan yang macam tu. Yang elok doa, minta supaya Allah bagi hidayah kepada dia. Nabi SAW pun bila pergi ke Taif, kena punggang dengan ketir batu, Nabi doa supaya Allah bagi petunjuk kepada penduduk Taif. Nabi doa. Dan ternyata makbul doa Nabi SAW. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Qur'an. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.